Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicarakan satu pengajian yang berkait dengan ilmu akidah, yang mana kita akan merujuk kepada kitab Aqidatul Awam. Maka kitab Aqidatul Awam ini ramai dari kalangan mereka yang membuat penjelasan bagi kitab ini, bagi kitab Aqidatul Awam. Maka kita akan dapati di kedai ataupun di pasaran dengan pelbagai terbitan. Dan kitab ini dia hanya matan, kerana itu kita menyebutkan akan ada ramai dari kalangan mereka yang akan menjelaskan apakah yang dimaksudkan oleh pengarang kitab. Dan saya akan menghuraikan kitab ini berdasarkan apa yang saya pernah ambil daripada guru saya. Maka kitab ini yang ada di tangan ini boleh kita jadikan sekadar rujukan. Cumanya yang saya sebutkan nanti itu adalah berdasarkan apa yang saya pernah ambil daripada guru saya. Maka ada sebahagian yang mungkin apa yang ada dalam kitab saya tak pernah mengambilnya, maka saya tidak akan syarah, kerana dibimbangi apa yang saya syarah itu tidak bertepatan dengan apa yang ada dalam kitab. Tapi apa yang saya syarah itu berdasarkan apa yang saya pernah ambil daripada guru. Kerana kita telah menyebutkan kitab ini di pasaran, kita akan dapati banyak daripada penerbit-penerbit ataupun ustaz yang akan mensyarahkan kitab ini. Okey, baik. Kita akan mula pada muka surat 9. Okey, baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, abda'u bismillahi warrahman wa birrahimi daimil ihsan. Okey, baik. Maka pengarang kitab mengatakan saya memuji. Maka abda'u di sini maknanya saya mulakan mengarang kitab ini. Itu maknanya. Jelas. Maknanya kitab ini, pengarang ini kata saya memuji dengan menyebut nama Allah. Di situ abda'u di sini maknanya saya mulakan. Saya mulakan mengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka saya mulakan kitab ini dengan menyebut nama Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Daimil Ihsan, zat yang senang sentiasa mengurniakan kebaikan kepada para hambanya. Maka kitab ini dia berjudul Kitab Aqidatul Awam. Siapakah pengarang bagi kitab ini? Dikatakan nama beliau ini terkenal dengan julukan. Apa kita julukan? Panggilan kan? Iaitu Abu Al-Fawz Ahmad Ibn Muhammad Al-Mazuqi rahimahullah. Maka kita kata kitab ini dikarang oleh seorang guru, seorang syekh yang bernama Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Maka beliau di sini, kitab ini Abda'u bi Bismillah. Maka dalam kitab ini pengarang telah mulakan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi kebiasaan ataupun kita boleh kata tradisi. Tradisi para ulama apabila mereka nak mulakan penulisan kitab, maka kebanyakan mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini banyak kelebihan. Kalau kita masuk rumah tak baca bismillah, syaitan dia akan kata pada kawan-kawan dia ni, hari ini ada tempat tinggal bagi kamu. Kalau kita masuk rumah tak menyebut nama Allah, seumpama tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, syaitan kata kepada kawan-kawan dia, kepada member dia ini, hari ini ada tempat tinggal bagi kamu. Kemudian dalam hadis menyebutkan juga, kalau kita makan tidak menyebut nama Allah, seumpama menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan dia akan kata kepada kawan-kawan dia ni, hari ini ada makanan bagi kamu. Tapi sekiranya kita tak baca bismillah, tak baca ketika makan, ketika masuk rumah tak baca, maka syaitan akan kata kepada kawan-kawan dia, hari ini ada tempat tinggal bagi kamu dan ada makanan bagi kamu. Maka Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka menulis kitab ini. Kenapa ulama apabila menulis kitab, ulama akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Antaranya untuk beramal dengan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran surah apa yang tak dimulakan dengan Bismillah? Surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah. Adapun ayat-ayat yang lain semuanya akan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana itu ulama untuk mencontohi Al-Quran, mereka mulakan dengan menulis kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu makna Abda'u bi Bismillah. Itu maknanya saya mulakan kitab ini dengan menyebut nama Allah. Antara sebabnya untuk mengambil keberkatan dengan nama Allah, untuk mengambil contoh daripada Al-Quran. Kemudian warid di dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yakni barang siapa yang dia memulakan sesuatu tanpa menyebut nama Allah, maka kurang keberkatan, kurang pahala. Maka kerana itu ulama apabila nak mulakan penulisan kitab, maka ulama mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini faedah yang penting. Kita telah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, banyak kelebihan. Kalau masuk rumah tak baca Bismillah, apakah kesan dia? Kalau kita makan tak baca ataupun tidak menyebut nama Allah, apakah kesan dia? Dan juga hendaklah kita beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba mulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim dan akhirkan sesuatu dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, baik. Di sini ada menyebutkan nama Allah. Kan dia kata Abda'u bi Bismillah. Allah ini apakah maknanya? Allah ini adalah nama bagi zat. Allah ini adalah nama bagi zat yang berhak untuk diagungkan dengan setinggi-tinggi ketundukan, dan yang berhak untuk
ditundukkan dengan kemuncak ketundukan. Yakni Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang berhak untuk kita sebagai seorang hamba, kita ini mengagungkan dengan setinggi-tinggi pengagungan. Dan zat yang berhak bagi seorang hamba ini, yang kita ini meletakkan kemuncak kerendahan diri, kita letak hanya bagi Allah. Kita bagi contoh, kan kita ni bila suami, bila isteri suruh kita buat sesuatu, kan kita akan rasa dalam hati kita ni nak buat ke tak nak buat, kan? Ketundukan itu. Maka kemuncak ketundukan ini kita tak akan beri, melainkan kita hanya beri kepada Allah. Adapun kita tunduk kepada isteri kita, contoh isteri kata, bang pergi beli makanan kat kedai, ada makanan, kan kita kena tundukkan. Kalau kita tak tundukkan, kita tak akan ikut. Adapun meletakkan kemuncak ketundukan diri kita sebagai seorang hamba, ini kita hanya bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cuba bila kita nak solat, kita letak perasaan tadi, Allahu Akbar. Kita letak kemuncak diri kita sebagai seorang hamba, kita letak pada kemuncak kerendahan diri kita. Okey, baik. Bismillah ini dia ada dari kalangan ulama menyebutkan bismillah ini kadang-kadang hukumnya wajib, kadang-kadang membacanya jadi haram, kadang-kadang jatuh kepada makruh. Yang haram bila seseorang itu mulakan sesuatu dengan bismillah. Contohnya apa? Contohnya toreh nombor ekor, contohlah. Maka mulakan sesuatu dengan perkara yang haram, maka hukumnya jadi haram. Contohnya nombor leteri, dia goreh-goreh, naiklah, contoh. Maka dalam keadaan ini, memulakan sesuatu dengan bismillah pada perkara yang haram, hukumnya jadi haram. Begitu juga jadi makruh pada perkara yang makruh. Dan pada wajib ini bagi mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib kita baca bismillah pada ketika mana kita nak, yakni ketika kita solat. Kerana mazhab kita bismillah itu termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Ini khilaf. Sebahagian ulama kata tidak wajib membaca bismillah kerana di sisi mereka bismillah itu tidak termasuk daripada surah Al-Fatihah. Cumanya kita tak masuk detail. Kalau detail ada perbahasan ulama. Kalau ulama ni sepakat surah Al-Fatihah berjumlah 7 surah. Tapi kalau bismillah bukan satu surah, bagaimana kiraan mereka? Maka ada perbezaan kiraan. Kalau bismillahirrahmanirrahim tidak dikira sebagai satu ayat, maka dia akan berbeza. Tetapi ulama sepakat itu adalah 7 ayat. Yani 7 ayat bagi surah Al-Fatihah. Okey, baik. Ini nama Allah kita nak masuk secara detail juga. Nama Allah Subhanahu wa taala ini kita kata dia adalah zat yang bersifat dengan ketuhanan. Apa maknanya bersifat dengan ketuhanan? Iaitu yang mencipta segala sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Ini yang bermakna dengan Tuhan. Kalau kita kata Allah adalah zat yang bersifat dengan ketuhanan, maknanya dia adalah yang mengeluarkan sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau berkata dengan erti tidak ada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita nak menyebutkan sedikit asas akidah. Bila kita menyebutkan Allah ini dia nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ini ada nama yang khusus dan ada nama yang tidak khusus bagi Allah. Contohnya Rahim. Rahim walaupun tidak ada Abdur Rahim pun boleh untuk kita menamakan kepada seseorang. Adapun Allah dia tak boleh. Dia kena ada perkataan Abdullah. Kerana itu tak ada seorang pun yang bernama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ini kita meyakini
dia bersifat dengan setiap sifat sempurna yang layak baginya. Maka di sini penting untuk kita mengetahui sifat yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifat yang sempurna, tetapi diingatkan bukan semua sifat sempurna itu boleh disandarkan kepada Allah. Contohnya apa? Mempunyai akal yang cerdik. Ini sifat yang sempurna. Kalau letak kepada anak kita, contohnya orang kata anak kamu ni akal cerdik, ini sempurna. Tetapi bagi Allah, kita tak mengatakan dia mempunyai akal yang cerdik. Tidak. Kerana akal ini adalah makhluk. Sebahagian makhluk tak mempunyai akal. Contohnya binatang. Kita tak menyifatkan binatang dengan mempunyai akal. Tetapi binatang ini dia hanya ada hati. Yang mana hati ini, hati bagi binatang ini dibekali, yang mana hati binatang ini ia tidak dibekali dengan akal, cumanya ia boleh membezakan apa yang memberi manfaat dan memberi kemudaratan kepada mereka. Adapun akal, adapun hati kita ni Allah Taala bekalkan dengan akal. Contoh kan, kita nak terlampau marah, aku gerang anak aku ni, aku lepas juga contoh. Tapi kita ada akal, Allah Ta'ala beri akal. Guna akal kamu, jangan guna hati. Ada pun binatang, hati dia tidak ada, tak bersambung lah. Ini tak tidak ada akal. Maka di sini kita nak menyebutkan, apabila kita ingin menjandarkan kepada Allah dengan sesuatu sifat, maka mestilah sifat itu apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, dan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Maka kerana itu ulama membahagikan setiap sifat yang sempurna itu dilihat dahulu. Adakah sempurna itu boleh disandarkan kepada Allah ataupun tidak? Tidak boleh. Kerana ada sebahagian sifat yang sempurna tapi tak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada sifat yang boleh disandarkan kepada makhluk, tapi boleh juga disandarkan kepada Allah. Tapi ini hanya sama dari sudut lafaz, tapi dari sudut makna berbeza. Contohnya apa? Sifat melihat, mendengar. Kan kita baca wahwas samiul basir. Allah Ta'ala itu dia mendengar dan melihat. Maka melihat dan mendengar ini hanya sama dari sudut lafaz. Hanya sama dari sudut lafaz. Tetapi dari sudut makna berbeza. Kerana Allah melihat tanpa jisim. Ini kita nak sebut tentang jisim. Supaya kita mengenal Allah, bukan kita dengan kita mengupamakan Allah itu seumpama makhluk. Kita kena meletakkan Allah ini, dia bukan makhluk. Makhluk ini bagaimana? Makhluk ini terdiri, secara umum makhluk ini terdiri daripada dua bahagian. Kita kata makhluk sama ada yang boleh disentuh dan ada yang tidak boleh disentuh. Maka ulama tauhid biasanya menamakan makhluk ini dengan jisim. Jisim ini sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, kedalaman. Maknanya ada ukuran, ada bentuk. Contohnya kita ini jisim kerana kita ada ukuran dan bentuk. Kita ada saiz. Dan kita jenis makhluk yang boleh disentuh, kan boleh disentuh. Dan ada makhluk jenis yang tak boleh disentuh. Orang kita kata makhluk halus. Ni cahaya ni yang ada depan saya ni, boleh tak nak sentuh? Mana tahu nak sentuh makhluk yang cahaya ni. Maka dalam akidah kita kata Allah bukan jisim. Allah Ta'ala bukan jisim. Maka kita menyucikan Allah daripada mempunyai jisim, bentuk, saiz dan ukuran. Kerana dalam akidah kita berpegang dengan dalil Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak sebanding dengan sesuatu. Andai kata Allah berbentuk, ramailah yang sebanding dengannya. Setiap daripada kita ini berbentuk. Dan kita kata setiap yang berbentuk berhajat kepada yang menciptakannya. Contohnya kita ni yang berbentuk ni, bukankah setiap daripada kita berhajat kepada pencipta?
yang menentukan bentuk kita sekarang ini? Ya, siapa? Allah. Maka sekiranya Allah Ta'ala berbentuk, maka nescaya Allah Ta'ala itu juga berhajat kepada pencipta, seperti mana kita berhajat kepada pencipta, iaitu Allah lah yang menentukan bentuk kita ini. Maka bila kita kata Allah melihat, mendengar, itu mendengar Allah bukan menggunakan alat, bukan menggunakan telinga, bukan Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti mana pendengaran makhluk. Makhluk ni kena ada telinga. Melihat manusia dengan menggunakan mata, dan mata ini berbentuk berjisim. Kalau kita ada mata tapi kita pejam, kita tak boleh melihat. Adapun penglihatan Allah bukan seumpama dengan penglihatan makhluk. Maka di sini berhati-hati, ada perkataan yang boleh disandarkan kepada Allah tapi itu sama dari sudut lafaz, tetapi dari sudut makna berbeza. Cumanya diingatkan, kita boleh kata Allah melihat tapi tak sama dengan makhluk, tetapi tak boleh kata Allah memiliki mata tapi matanya tak sama dengan makhluk. Ini tak boleh, kerana mata ini kita kata jisim, ada saiz, ada ukuran, ada bentuk. Maka kita tak kata Allah mempunyai mata tapi tak sama dengan makhluk, kerana jika menyandarkan Allah dengan mata, maka itu sebenarnya telah menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh, ayam ada mata, monyet pun ada mata, tapi sesama kita sama tak mata? Tak sama. Maka anda kata Allah juga memiliki mata, maka samalah Allah Ta'ala dari sudut memiliki mata. Maka kerana itu kita sudah beri peringatan, bukan semua boleh kita kata sama dari sudut lafaz, tapi dari sudut makna berbeza. Tidak termasuk dengan menisbahkan bentuk ataupun jisim bagi Allah. Okey, baik. Kemudian kita menyebutkan, kemudian di sini ada menyebutkan Ar-Rahman. Apakah makna Ar-Rahman di sini? Ar-Rahman di sini, kita cuba tengok dia punya nota. Dia ada sebut tak makna Ar-Rahman? Dia tak ada sebut makna Ar-Rahman. Okey, Ar-Rahman ini maknanya Tuhan yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Ini makna Rahman ini dia mudah. Ar-Rahman adalah Tuhan yang banyak memberi rahmat kepada orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Tapi ingat, ini di dunia sahaja. Adapun di hari akhirat, rahmat Allah hanya khusus bagi orang yang beriman. Rahmat Allah ni meliputi segala sesuatu. Yakni Allah Ta'ala memberi rahmatnya dari sudut menurunkan nikmat kepada orang-orang yang beriman dan juga orang yang kafir di dunia ini. Kita tengok orang yang kafir, sebahagian mereka ada yang lebih kaya raya daripada kita. Kerana di dunia ini Allah Ta'ala merahmati mereka, tapi dengan erti memberi nikmat. Kerana rahmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang manusia adalah iman. Tapi kita kata rahmat Allah meliputi segala sesuatu, maknanya sebahagian daripada orang kafir itu mereka mendapat rahmat dalam bentuk nikmat. Ini kita boleh tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-156, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Wa rahmati wasi'at wa rahmati wasi'at kulla shay', yakni rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Makna ayat ini adalah rahmat Allah itu di hari akhirat hanya bagi orang yang beriman. Dan Ar-Rahman ini dia pun di antara nama yang khusus bagi Allah. Kalau kawan kita namanya Abdul Rahman, kita jangan panggil dia Rahman ataupun Ar-Rahman. Sama ada alif lam ataupun tidak ada alif lam, dia tak boleh.
Kerana Ar-Rahman dengan makna tadi, Tuhan yang banyak memberi rahmat kepada orang yang beriman dan orang yang kafir di dunia, dan yang banyak merahmati orang beriman di hari akhirat. Maka dengan makna ini, perkataan Ar-Rahman ini hanya dikhususkan bagi Allah. Kerana itu kawan kita, kalau namanya Abdul Rahman, kita kena panggil penuhlah Abdul Rahman. Kita tak boleh panggil Ar-Rahman ataupun Rahman. Kerana nama khusus bagi Allah ni, dia lebih kurang 10 ataupun 11. Antaranya Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qayyum, Dzul Jalali wal Ikram. Maka ini di antara nama-nama yang khusus bagi Allah. Cumanya ramai dari kalangan kita ni, mereka tak tahu apakah makna Ar-Rahman. Tahu tapi tak ingat. Belajar pendidikan Islam pun mungkin boleh jadi seminggu lebih kurang 2 jam pertemuan. Jadi mereka tak ingat makna Ar-Rahman. Tapi kita ajarkan kepada mereka, Ar-Rahman ini maknanya sekian-sekian. Dan makna sekian-sekian hanya layak bagi Allah. Maka kita tak boleh panggil Ar-Rahman selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau orang tanya, kenapa tidak boleh panggil Ar-Rahman? Kita dah sebut tadi makna Ar-Rahman itu dengan makna itu hanyalah khusus bagi Tuhan kita, bagi Allah. Kita kata kepadanya secara mudah, seperti mana seseorang itu jika namanya Abdullah, kita tak panggil ya Allah datang ke sini. Maka begitu juga kawan kita yang namanya Abdul Rahman, kita pun tak panggil ya Rahman datang ke sini. Seperti mana Abdullah, kita tak panggil orang yang namanya Abdullah dengan ya Allah datang sini. Maka begitu juga orang yang bernama Abdul Rahman dan seumpamanya. Okey, kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim dia bukan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ini kita boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Dalil Tuhan bersifat dengan Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima. Ini dalil bahwasanya Allah itu dia bersifat dengan Ar-Rahim, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat hanya kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim ini bukan nama yang khusus, kerana dalam Al-Quran sendiri menamakan Nabi Muhammad dengan Rahim. Kan ada ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka ada menyifatkan Nabi itu dengan Rahim. Boleh. Tetapi kita dah sebut hanya sama dari sudut lafaz, tapi Rahim bila disandarkan kepada Allah maknanya berbeza dengan Rahim yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Cumanya di sini lafaz Allah ini lamnya wajib kita baca 2 harakat lah. Kalau kita nak menyebut Allah, jangan kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak, kerana nama Allah itu dia ada lam yang wajib kita baca 2 harakat. Allah, Allah. Juga dalam bahasa Arab ini dia bukan dalam bahasa Melayu. Dia kena meraihkan setiap huruf. Yang boleh dibaca panjang kena baca panjang, yang tak boleh tak boleh. Contohnya kalau kita belajar tentang azan, biasanya guru yang mengajarkan tentang azan ini mereka akan sebut tak boleh memanjangkan Allahu Akbar. Ini tak boleh. Kerana kalau panjangkan dia akan membawa kepada makna mempersoalkan. Adakah Tuhan itu darjatnya besar? Itu. Dan dia ada contoh-contoh lain lah. Tak boleh memanjangkan Ra dan seumpamanya, kerana ini akan membawa kepada perubahan makna. Okey, baik. Maka basmalah ini dia ada beberapa keadaan yang bukan semua kita akan mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Antaranya solat. Solat tak dimulakan dengan bismillah lah. Solat tidak dimulakan dengan bismillah. Juga khutbah. Khutbah tidak dimulakan dengan bismillah, tapi dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Kemudian kata pengarang kitab, falhamdulillahil qadimil awwal al-akhiril baqi bila tahawul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha qadim, tidak ada permulaan. Qadim itu dengan makna awal, yang tidak ada permulaan baginya, dan mahal, tidak ada permulaan. Maka di sini al-qadim dan al-awal ni dia maknanya sama sahaja. Tidak ada permulaan dan mahal awal, maknanya sama. Al-qadim, al-awal mempunyai makna yang sama. Al-akhir, al-baqi pun mempunyai makna yang sama. Dan kekal, yang maha akhir di situ dengan makna yang kekal, tanpa ada perubahan bila tahawul. Okey, baik. Di sini kita nak menyebutkan tentang falhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka hamdalah atau disebut juga tahmid ini maknanya apa? Yakni pujian dengan lisan ke atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluknya, yang ia bukan merupakan kewajipan bagi Allah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita bila ucap alhamdulillah, kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita nikmat. Dan mengurniakan nikmat itu bukan satu kewajipan bagi Allah. Ini ta'rifan yang diberi oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Ulama menyebutkan perkara sedemikian bukan satu kewajipan bagi Allah untuk memberikan nikmatnya kepada kita, kerana golongan Mu'tazilah mereka berkeyakinan wajib ke atas Allah untuk buat yang terbaik bagi hamba. Kita jawab, jika betul apa yang kamu katakan wajib bagi Allah untuk buat yang terbaik bagi hamba, nescaya Allah Ta'ala tak akan jadikan bumi ini. Allah Ta'ala akan jadikan syurga, kerana syurgalah tempat yang terbaik bagi hamba. Itu cara nak jawab. Dan kita tak menyifatkan Allah dengan kewajipan, kerana wajib itu daripada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kita. Adapun Allah, dia tidak ada yang memerintahnya dan tidak ada yang melarangnya. Itu daripada pihak yakni kita yang diwajibkan itu adalah daripada pihak hamba. Hamba yang diwajibkan dan yang dilarang, yang diperintah dan yang diperintah dan dilarang itu bagi pihak hamba. Adapun Allah, kita tak kata dia ada kewajipan. Jelas di sini. Ini nak tolak golongan Mu'tazilah. Kaedah yang paling mudah, kita kata jika wajib bagi Allah untuk buat yang terbaik, Allah Ta'ala tak buat dunia ini bagi kamu syurga, kerana itulah tempat yang terbaik. Tapi kita tahu dunia ini adalah tempat ujian. Tempat ujian. Maka yang beriman, yang bersabar, maka dia akan mendapat nikmat yang kekal di hari akhirat, iaitu syurga. Adapun yang ingkar, maka ingatlah di sana adanya api neraka. Itu makna hamdalah. Cumanya alhamdulillah di sini ini merujuk kepada syukur yang sunat. Syukur ni dia ada dua. Ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunat. Syukur yang sunat ini apabila kita mendapat sesuatu nikmat, kita ucap alhamdulillah. Ini syukur yang sunat. Syukur yang wajib ini adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kemaksiatan. Kalau seseorang itu dia guna nikmat yang Allah beri kepadanya, dia guna untuk derhakanya, maka orang ini tidak bersyukur. Makna orang yang bersyukur adalah menggunakan nikmat yang Allah beri ini
kepada ketaatan, bukan untuk menderhakainya. Maka ini adalah syukur yang wajib. Dan inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sahaja dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Yang dimaksudkan di sini, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang bila aku kurniakan nikmat padanya, dia gunakan dalam ketaatan. Itu sedikit. Ramai dari kalangan kita guna nikmat untuk menderhakai Allah. Sebab itu diguna perkataan qalil, sedikit. Asy-syakur. Asy-syakur ini merujuk kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul bersyukur, yakni istiqamah. Kalau asy-syakir berbeza. Kalimah Arab dia luas. Kita kalau syukur itu merujuk kepada semua. Tapi asy-syakur berbeza dengan asy-syakir. Kan ada member kita nama Syakir kan, contoh. Asy-syakir ini merujuk kepada orang yang sekali-sekala bersyukur. Yang tak istiqamah dengan syukur dengan makna tadi, taat kepada Allah. Ramai dari kalangan kita ni asy-syakir lah. Kadang-kadang kita taat kepada Allah, kadang-kadang kita buat maksiat. Adapun asy-syakur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini daripada surah apa ni? Surah As-Saba' ayat ke-13. Daripada surah As-Saba' ayat ke-13. Jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur ini bukan mudah. Kalau kita tafakkur, muhasabah diri kita setiap malam kan, mata yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, betapa banyak kita buat maksiat berbanding kita melihat Al-Quran, melihat perkara yang diredai oleh Allah. Lisan kita yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, kita muhasabah. Banyak kita guna untuk mencaci maki ataupun untuk baca Al-Quran. Contohlah, zaman kita ni berada di tengah bandar, kena tinggi, sabar kena tinggi. Kalau kita tak sabar, setiap buah kereta kita caci maki orang kan. Contohlah. Maka kita muhasabah diri supaya kita tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ini pada perkara maksiat. Ini nak jadi orang-orang yang betul bersyukur. Sayyidina Umar ini pernah dikatakan bila beliau melalui kawasan tawaf ini, beliau tawaf Kaabah tu berhampiran Kaabah ini, maka beliau terdengar salah seorang sahabat beliau ini dalam doanya beliau meminta, ya Allah, jadikan saya dari kalangan hamba-hamba Engkau yang sedikit. Maka Sayyidina Umar ini dia rasa dia ingin tahu apakah makna daripada doa beliau ni, sahabat ini. Maka beliau tunggu dan beliau pergi. Saya terdengar dalam doa kamu meminta daripada Allah supaya kamu jadi dari kalangan orang-orang yang sedikit. Maka sahabat ini beliau ingatkan kepada Sayyidina Umar, bukankah kamu pernah mendengar sepotong ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sahaja dari kalangan hamba-hamba Allah yang betul-betul bersyukur. Okey, baik. Alhamdulillah ni pun dia sama juga. Ada time wajib baca, ada time sunat, ada time haram, ada time makruh. Yang wajib tadilah yang baca ketika kita nak khutbahkan alhamdulillah ni, ini menjadi kewajipan bagi khatib untuk membaca pujian. Sebab itu kalau kita dengan khutbahkan alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, apa tu tak ingat dah. Tadi tak ingat kan. Baca khutbah kan dimulakan dengan alhamdulillah itu. Juga dia ada waktu makruh. Contohnya dalam tandas. Memanglah kencing ni nikmat. Tak begitu. Tapi tak boleh lepas kencing duduk dalam tandas alhamdulillah. Kena keluar dahulu. Alhamdulillahilladzi, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi, yang tu. Doa ni kadang-kadang bila makan baru ingat, bila lepas wuduk baru ingat. Tak wuduk tak ingat. Alhamdulillahilladzi azhaba aniyal adza wa afani. Kita baca itu bila lepas keluar. Jangan lepas kencing sendak tu kena tahan dulu. Lepas dah keluar baru kita baca. Ini nikmat daripada Allah, kena ucap. Kerana ramai daripada kalangan kita pun betapa ramai
yang mereka perlukan operatekan, nak tebuk, tak ada jalan keluar. Maka kerana itu kena menikmati nikmat ini, nikmat yang besar, dapat keluarnya najis. Ada sebagian orang kan tertebuk sini nak mengeluarkan najis. Masya Allah. Kemudian jadi haram bila? Kalau seorang itu dia berjudi, tikam-tikam kena, alhamdulillah haram ucap, tak boleh, dia jadi haram. Ini contohlah, kita nak bagi contoh bila ucap alhamdulillah itu jadi haram, dan dia ada waktu yang makruh. Okey, baik, kita sambung. Kemudian kata pengarang kitab Al-Qadimil Al-Awwal. Kita cuba tengok dia punya nota, dia ada sebut tak terjemahan Al-Qadim. Mungkin dia tak terjemah, dia tak sebut, mungkin dia akan sebut pada dia sebut pada sifat Allah Ta'ala yang sifat 20. Kerana sifat 20 pun ada menyebut tentang Al-Qadim dan sifat Allah yang maha kekal. Tapi tak mengapa, kita syarah secara detail. Al-Qadim dan Al-Awwal ini memiliki makna yang sama. Sebahagian orang dia mengingkari makna Al-Qadim. Dia kata Al-Qadim tak boleh disandarkan kepada Allah. Kita kata boleh, kerana ijma' ulama seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi. Beliau menyebutkan ijma' sepakat ulama menyandarkan Al-Qadim boleh, walaupun tak disebut dalam Al-Quran secara lafaz, kerana difahami secara makna. Kerana Al-Qadim ini dari sudut makna ia mempunyai makna yang sama dengan Al-Awwal. Kita kata huwal awwal wal akhir. Ada penyandaran Al-Awwal itu yang mana dari sudut lafaz bagi Al-Qadim itu tidak ada disebut dalam Al-Quran. Tapi Al-Qadim ini penyandaran bolehnya bagi Allah ini secara makna, iaitu dia semakna dengan Al-Awwal. Jelas. Kerana itu pengarang kitab menyebutkan Al-Qadimil Al-Awwal. Al-Qadim Al-Awwal ini mempunyai makna yang sama, iaitu Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Kita ada permulaan, daripada tidak ada kepada ada, maka ada permulaan. Adapun Allah, kita tak boleh kata dia ada permulaan. Kalau dia ada permulaan, maka dia berhajat kepada yang menciptakannya daripada tidak ada kepada ada. Maka yang bersifat dengan sedemikian itu makhluk. Daripada tidak ada kepada ada, itu adalah makhluk. Dan inilah yang tidak difahami oleh golongan ateis, golongan yang menafikan wujudnya Allah. Kita kena bimbang golongan ateis ini, kerana mereka daripada golongan bijak pandai, daripada setengah pelajar universiti, dan mereka ada masuk dalam, yakni ada liputan akhbar yang menceritakan golongan etis ini dari golongan pelajar-pelajar universiti. Maknanya bukan orang-orang biasa. Maka ini perkara yang perlu kita bimbangi dan perlu kita terapkan pengajian akidah supaya tidak terkena pada anak cucu kita lah tiba-tiba menafikan wujudnya Allah. Kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ada tanpa syak. Kenapa wujudnya golongan etis ini? Mereka terlampau menggunakan akal. Mereka terlampau menggunakan akal, tapi mereka guna dengan cara yang salah. Contoh, mereka kata saya tak boleh terima wujudnya sesuatu tanpa adanya yang menjadikan. Maka dia gunakan dalil ini untuk merujuk kepada Allah, untuk menafikan wujudnya Allah. Kita gunakan dalil ini bukan untuk menafikan wujudnya Allah, tapi untuk mengisbatkan wujudnya Allah. Kita kata alam ini tidak dapat tidak, ia ada kerana adanya pencipta. Tapi diorang ini, kalau kita bagi dalil sedemikian, diorang pun kait dengan bab ketuhanan. Okey, baik, kalau kamu kata alam ini mesti ada pencipta, kerana mustahil wujudnya alam tanpa ada pencipta, lalu dia pun tanya, kalau begitu siapa yang cipta Allah? Ini golongan etis. Kita nak azan dulu sini. Azan dulu. Kita azan, nanti kita jawab secara ringkas. Azan dulu. Teruskan saja. Okey, baik.
Terus. Okey, baik. Maka bagaimana nak jawab? Kita kata tadi, kalau kita ni gunakan dalil tadi untuk mengisbatkan wujudnya Allah, mustahil wujudnya alam ini tanpa ada pencipta. Tapi dia orang kata, okey baik, kalau kamu kata wujudnya alam ini mesti ada pencipta, lalu bagaimana dengan wujudnya Allah? Mesti ada pencipta juga. Maka kita kata, jika Allah itu ada pencipta baginya, maka kita tak sembah Allah. Kalau dia jawab, kenapa kita tak sembah Allah? Kita tak meyakini Allah itu adalah Tuhan. Kita akan menyembah sesuatu yang menciptakannya, kerana dia yang lebih berkuasa. Kerana itu kita kata Allah Ta'ala tidak ada pencipta baginya. Kita menyembah Tuhan yang tidak ada permulaan. Kalau Tuhan ada permulaan, maknanya kita tak akan menyembah Allah. Kita sembah yang menciptakannya. Kerana apa? Kerana yang berkuasa dialah yang mencipta segala sesuatu. Dia tidak akan dicipta oleh sesuatu. Yang dicipta oleh sesuatu, ia lemah. Jelas. Dan sekiranya dia orang ini tetap nak mempersoalkan, okey baik, tapi saya tetap tak boleh nak terima lah. Contoh dia kata, mesti sesuatu yang ada mesti dicipta oleh sesuatu yang lain. Maka kita kata, jika Allah Ta'ala dicipta oleh sesuatu yang lain, ini akan membawa kepada satu perkara yang mustahil pada akal. Antaranya akan membawa kepada tasasul. Ini dalam pengajian ilmu akidah kita namakan tasasul. Tasasul ini maknanya terhenti kewujudan sesuatu yang terhenti ke atas kewujudan sesuatu sehinggalah tidak ada penghujung. Contohnya apa? A dicipta oleh B, B dicipta oleh C, C dicipta oleh D, D dicipta oleh E. Maka kita kata kepada golongan etis ini, sekiranya kamu tetap nak berkeras untuk mengatakan pencipta mesti ada pencipta, maka ini akan membawa kepada tasasul, dan tasasul ini akan menafikan kewujudan. Kerana apa? Dah tak jumpa pencipta, maknanya wujud ke tak wujud apa yang dicipta. Contohnya A dicipta oleh sesuatu, pada hakikatnya A tak wujudlah. Kerana apa? Tak ada pencipta, tak ada pencipta. Ini tasasul. Dan dia ada satu lagi yang dinamakan daud. Tapi ini kita bagi hanya satu untuk menolak golongan etis. Dapat ke tak dapat ni? Kita sebut, insya-Allah dapat kan. Kita dah menyebut dua kaedah yang mudah untuk menolak golongan etis. Kita kata Allah, dia tak berhajat kepada sesuatu. Kalau dia berhajat kepada sesuatu, dia lemah. Maka yang lemah tak layak baginya untuk disembah. Dia yang bersifat ketuhanan, dia yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dan kita telah menyebutkan mustahil ke atas Allah adanya pencipta. Kerana kalau ada pencipta, maka ini akan membawa kepada tasasul. Kemudian disebut di sini al-akhiri al-baqi. Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha akhir dan kekal. Maha akhir dan kekal ini dia membawa kepada makna yang sama sahaja. Itu Tuhan yang bersifat dengan kekal yang tidak ada pengakhiran. Okey, baik. Kita kata tadi Allah Ta'ala yang bersifat dengan tidak ada permulaan, maka mesti juga dia bersifat dengan tidak ada pengakhiran. Kalau orang tanya, kenapa yang bersifat dengan tidak ada permulaan, mesti juga dia bersifat dengan tidak ada pengakhiran. Kerana yang ada permulaan berhajat kepada yang mengadakannya. Kita kata tadi, kenapa yang bersifat dengan tidak ada permulaan, mesti dia juga akan bersifat dengan tidak ada pengakhiran. Kerana kita kata sesuatu yang harus bersifat dengan adanya permulaan, maka harus pula baginya bersifat dengan ketiadaan, pengakhiran. Kerana apa? Kerana yang mengadakan dan yang mentiadakan itu adalah Allah. Adapun Allah, dia tidak ada permulaan. Maka kalau dia tidak ada permulaan, tak ada pula pengakhiran. Maknanya apa? Tiada yang mengadakannya dan tiada pula yang mengakhirkannya. Maka mesti, kalau Allah bersifat dengan tidak ada permulaan, mesti dia juga bersifat tidak ada pengakhiran. Kalau orang tanya kenapa?
kerana yang bersifat dengan tidak ada permulaan, maknanya tidak ada yang mengadakannya. Maka begitu juga tidak akan ada yang mengakhirkannya. Itu secara mudahlah untuk memahami kenapa yang bersifat dengan tidak ada permulaan mesti juga bersifat dengan tidak ada pengakhiran. Ini daripada surah Al-Hadid ayat ketiga. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan al-awwal wal-akhir. Okey, baik. Kemudian kata pengarang kitab, summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian selawat dan salam sejahtera semoga selamanya dicurahkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terbaik yang mengesakan Allah. Okey, di sini pengarang dalam kitab ini menyebutkan dalil daripada Al-Quran bahawasanya kita mengucapkan selawat ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pengarang sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan ucapkanlah salam kepadanya. Okey, baik. Maka dalam ni tak disebut apa makna selawat. Okey, saya sebut. Selawat ini dalam ayat Al-Quran ini ada disebut Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman berselawat ke atas Nabi. Cuma yang di sini kalau maksud Allah berselawat ke atas Nabi, bukan maknanya seumpama kita Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak. Bukan maknanya Allah berselawat seumpama makhluk itu berselawat. Tidak. Bahkan dalam akidah wajib kita meyakini Allah Ta'ala dia mempunyai sifat kalam, tetapi sifat kalamnya bukan seumpama kalam makhluk. Kalam makhluk ini terdiri daripada huruf-huruf, yang mana huruf-huruf ini akan menghasilkan perkataan. Contohnya kita nak sebut huruf, mesti ada 5 huruf. Kalau dihilangkan satu huruf, tidak akan jadi huruf, jadi huru. Maka ini percakapan manusia. Adapun Allah, sifat kalamnya bukan terdiri daripada beberapa huruf yang tersusun daripada beberapa huruf menjadi perkataan. Tidak. Dalam akidah wajib kita meyakini sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa. Maka bila kita kata Allah berselawat, bukan maknanya Allah membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tidak. Tetapi maknanya Allah Ta'ala menguniakan rahmat kepada Nabi berserta menguniakan keagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Sebahagian kitab yang mereka buat terjemahan ada yang menyebutkan perkara ini, iaitu nukilan daripada ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan selawat Allah ke atas Nabi, selawat Nabi, selawat malaikat ke atas Nabi, selawat orang beriman ke atas Nabi? Tapi di sini tengok tidak ada sebut asalnya. Sebahagian ulama menyebutkan selawat adalah mendoakan Nabi agar selalu mendapatkan selawat dan salam Allah. Juga mendoakan agar pada masa yang akan datang rahmat dan salam Allah itu terus diberikan kepada baginda. Maka lebih kurang sama je lah kita sebut. Yang ni maknanya rahmat Allah, iaitu Allah Ta'ala memberi rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna malaikat berselawat ini, maknanya Nabi memohon diangkat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita sebahagian menyebutkan malaikat berselawat kepada Nabi ni,
artinya para malaikat ini memohon keampunan untuk Nabi. Maknanya memohon untuk diangkat akan darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang beriman, mereka bersalawat ke atas Nabi itu dengan makna supaya ditambah keagungan dan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, maka insya-Allah kita nak 50 minit lebih kurang, boleh lah kan? Kita nak sambung lagi. Boleh dah. Biasanya standard macam itulah kalau kuliah di tempat-tempat lain. Biasanya kita akan berhenti 10 minit setelah Isyak. Ada sebahagian tempat paling lama 15 minit setelah azan. Tapi yang biasanya 10 minit lah. Maka kita beri dengan kadar sedikit, insya-Allah memberi manfaat. Nanti kita boleh ulang kaji walaupun tak sempat semuanya, tapi sekurang-kurangnya kita boleh sebut. Contohnya kita nak menyebutkan pada orang lain, kita kata abda'u bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya saya mulakan dengan bismillah? Apa makna ar-Rahman? Apa makna ar-Rahim? Walaupun tidak secara detail, tapi sekurang-kurangnya kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan matan-matan yang ada dalam kitab Aqidatul Awam. Maka insya-Allah sampai sini boleh. Ada yang kurang jelas? Okey, baik. Maka sampai sini tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.